Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha limpah keberkatan Tuhan yang memegang tampuk kerajaan seluruh alam, dan Dia maha berkuasa di atas segala sesuatu. Tuhan yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya, dan Dia maha perkasa dan maha pengampun. Allah yang memiliki kekuasaan kerajaan langit dan bumi, kerajaan dunia dan akhirat, syurga neraka, yang memiliki alam malaikat, jin dan manusia, dan alam cakrawala. Dialah yang mencipta hidup dan mati ini, bahkan asalnya tidak ada menjadi ada. Maka Allah mendahulukan perkataan al-mauta sebelum al-hayat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang telah menciptakan mati dan hidup. Berarti segala-galanya tidak ada, bermula daripada tidak ada kepada ada adalah tujuannya untuk menguji kamu semua. Semua alam ini diciptakan untuk kamu yang akan diperhitungkan di hari akhirat, yaitu manusia dan jin. Yang lain itu adalah ditaskhirkan, dipermudahkan segala-galanya ini untuk membantu manusia dan jin beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam perkataan untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang paling banyak, paling baik, paling ikhlas amalannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang maha perkasa dan maha pengampun. Perkasa untuk mengazabkan orang yang derhaka kepadanya, tetapi pada masa yang sama juga Allah maha pengampun kepada orang yang memohon keampunan padanya. Tuan-tuan dan hormat sekalian, sekiranya inilah matlamat diciptakan manusia dan jin untuk beribadat kepadanya dan mempersembahkan amalan terbaik, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsan daripada perkataan ihsan, yang paling baik amalannya. Maka marilah kita sama-sama, masih belum terlambat dalam usia yang kita ada ini, walaupun hidupnya alam ini berjuta-juta tahun dan mungkin berjuta-juta tahun lagi akan kiamat, kita tak kisah. Yang perlu kita kisahkan ialah berapa detik usia kita, itulah dunia kita, dan kiamat kita ialah kematian kita. Yang Allah akan perhitungkan kita ialah apakah persembahan kamu semasa kamu berada di dunia 63 tahun itu ahsanu amala, mempersembahkan actions, lakonan sejati, bukan lakonan lawak-lawak untuk mentertawakan orang, menggembirakan orang, tidak. Lakonan sejati untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itulah ciri ikhlas. Daripada lahir, balik, belajar, faham, lakukan apa yang kita belajar dan faham dengan penuh ikhlas, hanya semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bertolak daripada situ, pada hari ini saya nak masuk tafsir surah yang lain. Seperti saya sebutkan sebelum ini, tafsiran saya masih lagi berkisar di sekitar Al-Musabbihat, surah-surah yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam, yang bermula dengan tasbih. Surah Al-Isra, surah Al-Hadid, surah Al-Hashr, surah As-Saff, surah Al-Jumu'ah,
surah At-Taghabun dan surah Al-A'la. Semuanya perkataan bermula subhanalladzi asra, sabbaha lillahi, yusabbihu lillahi, sabbihisma rabbikal a'la. Ada masdar, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari' dan ada fi'il amr. Saya pernah bertanya kepada seorang ulama daripada Aljazair, pakar qiraat dan tafsir, bagaimana saya nak hafal surah-surah ini? Sekali sabbaha, sekali yusabbihu, sekali sabbih, sekali subhana. Memang mengelirukan kalau tuan-tuan tengok kepada tafsir, kepada ayat-ayat Al-Quran tentang surah-surah ini. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mudah saja bagi orang belajar bahasa Arab. Allah mulakan dengan masdar. Ini maklumat sampingan. Surah yang pertama dalam susunan surah-surah ini, subhanalladzi asra, surah Al-Isra. Kenapa Allah mulakan dengan masdar? Sebab bahasa Arab itu asalnya masdar. Masdar iaitu nama terbitan. Tetapi dalam susunan fi'il istiqaq atau pecahan kalimah, ilmu morfologi Arab, susunannya fi'il madhi, mudhari', masdar. Seperti qara'a yaqra'u qira'atan, qari'un, maqru'un, iqra' la taqra'. Kalau orang belajar morfologi Arab atau ilmu saraf, bermula dengan qara'a, membaca, yaqra'u fi'il mudhari', qira'atan masdar, qari'un isim fa'il, maqru'un isim maf'ul, yang membaca dan yang dibaca, iqra', bacalah, la taqra', jangan baca. Itulah biasanya pelajar-pelajar bahasa Arab menghafal pecahan kalimah bahasa Arab daripada root yang sama, iaitu qira'ah, iaitu baca. Ada pecah-pecah dia. Tapi dalam pengkajian ulama-ulama Arab, asal perkataan Arab bukan fi'il madhi, qara'a, iaitu masdar. Sebab itu namanya masdar, iaitu nama terbitan. Sadara anhu al-kalimat, mana lahir daripada dialah asalnya perkataan-perkataan yang lain. Itu nama masdar, tafsiran dia. Jadi ulama Al-Jazair ini mengatakan, sebab itu Allah mulakan dengan subhanalladzi, lepas tu diikuti dengan sabbaha, surah Al-Hadid, fa'il madhi, kemudian yusabbihu berikutnya, kemudian akhir sekali sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kamu semua pada Tuhan kamu yang maha agung. Cantik dari segi susunan bahasa pun, masdar, madhi, mudhari', amar. Bagi yang sudah belajar kelas-kelas bahasa Arab, tafsir bahasa Arab, mudah faham, dan maklumat ini mudah difahami oleh semua orang. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam kesempatan ini juga saya ingin merakamkan usaha kerajaan Malaysia mengisytiharkan dalam bajet semalam untuk menubuhkan percetakan Al-Quran yang terbesar di dunia selepas Saudi Arabia dengan bajet 30 juta. Satu usaha perlu kita sokong kerana ini adalah wang rakyat, dan perlu kita jaga usaha ini. Kalau saya nak sentuh sedikit, bukan dia sebagai lambang keagungan sebuah negara, tetapi perlu diamalkan. Al-Quran yang dicetak oleh Saudi itu seperti yang di Saudi, di dalam berbagai-bagai bahasa dunia, demi untuk mencapai matlamat, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayah. Maka tidak ada lagi selepas hari ini mana-mana bangsa di dunia tak mendengar perkataan Al-Quran. Sebab Quran dah sampai kutub utara, sampai kutub selatan, dengan terjemahan bahasa tribes, berbagai-bagai puak dan etnik yang ada di dunia. Tidak ada alasan lagi mereka kata kami tak pernah dengar Quran, tak pernah dengar wahyu yang dikatakan agama Islam rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh dunia. Sekiranya kita berbelanja dengan begitu besar untuk mencetak, menterjemah, memperkasakan ulama dan sebarkan seluruh dunia, bukan saja untuk kemegahan ataupun tujuan-tujuan. Ini warisan perlu dipertahankan.
Dan pada masa yang sama juga, insya-Allah dengan usaha ini, bukan saja mahat tahfiz, anak-anak cucu kita menghafaz Al-Quran. Kita nak rakyat jelata, pembesar-pembesar negara, pemimpin-pemimpin negara yang bertanggungjawab terhadap umat manusia ini memahami Al-Quran, cuba menghafaz Al-Quran dan melaksanakan kandungan Al-Quran. Dan matlamat akhirnya ialah ayat Al-Quran saya baca tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji kamu, siapakah antara kamu ini yang terbaik amalannya. Sekiranya sekarang kita memegang pemerintahan, mempunyai kekuasaan dengan ekonomi yang kukuh, dan kita mempunyai majoriti yang hebat, mampu melaksanakan pusat percetakan Al-Quran terbesar di dunia selepas Saudi Arabia, maka itu adalah ahsanu amala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sokong. Dan lebih daripada itu, marilah sama-sama kita bekerjasama menyebarkan kandungan Al-Quran ini ke seluruh pelosok dunia, kepada semua generasi dan semua bangsa dan kabilah-kabilah, puak-puak yang ada. Jadi mungkin hari ini kita ada Quran terjemahan bahasa India, bahasa Tamil, bahasa Cina, bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Belanda. Kalau di Malaysia ini berbagai-bagai puak lagi di Sabah dan Sarawak. Kita nak tengok selepas hari ini pusat percetakan Malaysia mencetak Quran dengan terjemahan bahasa orang asli. Kita meminta Yayasan Restu bukan saja mengajar khat, latih penterjemah orang-orang asli belajar Quran menjadi ulama tafsir, latih orang Kadazan, latih orang Iban, latih orang Dayak laut dan darat. Maka inilah tujuan ar-risalah, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripada aku ini walaupun sepotong ayat Al-Quran. Syabas saya ucapkan. Tuan-tuan dihormati sekalian, pada pagi ini surah As-Saff, surah nomor 61, ayatnya 14 ayat, diturun di Madinah. Kalau tuan-tuan ada Al-Quran boleh tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Segala makhluk di langit dan segala makhluk di bumi, semuanya bertasbih memuji Allah, dan Dia Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Marilah sama-sama kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bersama cakrawala, hayawan-hayawan dan batu, kayu, malaikat dan jin bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Salah satu bentuk tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahil azim wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu bentuk-bentuk tasbih yang diajar oleh Allah dan Rasul. Kalau tak diajar kita tak tahu. Rupanya makhluk Allah yang sekian bilion yang ada seluruh dunia, manusia saja dah berapa bilion, dan jin berganda-ganda berapa ratus gandaannya, lebih banyak daripada manusia. Manusia katalah 7 bilion, 8 bilion anak Adam yang ada hari ini. Mereka pula beratus-ratus ganda pula ramainya daripada jin tadi. Coba bayangkan, ikan di laut, binatang di bumi, bintang-bintang di langit, Masya Allah, semuanya bertasbih, arti mengikut
perintah Allah Subhanahu wa taala. Daripada dulu sampai hari ini sampai kiamat, api tetap membakar dan memanaskan. Air tetap mengalir. Benda tajam akan memutuskan. Itulah namanya sunnatul kaun. Matahari akan terbit daripada timur dan barat, dari timur ke barat. Bulan akan keluar waktu malam. Semuanya patuh mengikut sunnah undang-undang alam yang telah ditetapkan. Manusia sahaja dan jin, dua makhluk ini yang cuba melawan undang-undang itu. Hayawan dengan gharizah dia, malaikat diciptakan hanya untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diuji hanya manusia dan jin. Ya Allah, mintalah pertolongan pada Allah. Ya Allah, tuan-tuan dan puan, besarnya tanggungjawab kita nak melawan nafsu. Tuhan bagi nafsu lagi pula kat kita. Betul, syaitan nak goda kita pula. Subhanallah. Sebab itulah apabila kita baca Al-Fatihah dan tafsiran ulama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa maknanya? Hanya pada Engkau ya Allah kami sembah. Maksudnya di situ, latihlah dirimu nak rasa akan iyyaka na'budu, hanya Engkau. Kalau belajar dalam nahwu Arab, objek duduk kat belakang. Objek duduk belakang. Contohnya, na'buduka, kami sembah Engkau. Kami baca surat. Surat itu objek nama dia. Tetapi di sini Allah kedepankan objek. Iyyaka na'budu, iaitu asalnya na'buduka. Kenapa? Supaya tidak ada objek yang lain yang kamu sembah. Dan ulama mentafsirkan ayat ini, maksudnya ialah cuba rasa ikhlas setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengelak diri kita daripada riya. Itu perkataan ulama, istilah ulama. Iyyaka na'budu, ya Allah, pada Engkau kami sembah, jauhkanlah diriku daripada riya. Riya ini maknanya menunjuk-nunjuk dan rasa ujub, rasa kagum tentang kelebihan diri. Jadi kena latih benar tu, bukan datang satu hari dua hari. Setiap kali kita baca iyyaka na'budu, ya Allah, berilah padaku ikhlas seikhlas-ikhlasnya di dalam melakukan segala ubudiyah kepada Engkau. Solatku, puasaku, hajiku, sedekahku, kerja harianku, semua perbuatanku, iyyaka, hanya pada Engkau, mendapat redha. Itu maksud iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in, yang saya sebut di sini ialah hanya pada Engkau ya Allah kami minta tolong. Kami ni lemah. Nasta'in, supaya kita tidak ada rasa ujub, kagum dengan kehebatan diri, lupa daratan. Kita asal daripada darat masuk ke laut, lupa dah enjoy laut itu. Asal ke sana itu masuk lupa daratan, tak ingat dah balik semula. Asal kita lemah. Iyyaka nasta'in, pada Engkau saja minta tolong. Jangan kita rasa ujub wa takabbur, al-kibriya, rasa sombong dan angkuh. Konon kita kaya, konon kita ada kuasa, konon kita perkasa dan gagah. Segala-galanya itu hanya pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Maka bila kita baca ayat tadi, ulama pesan, lahirlah perasaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau ya Allah kami minta pertolongan, daripada Engkau juga kami menyembah dalam ubudiyah menjalani hidup-hidup ini. Selepas kita bertasbih kepada Allah SWT bersama segala yang ada di langit dan di bumi tadi, Allah SWT menyebut terus ayat yang kedua dengan menyeru orang-orang yang beriman. Surah ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ayat nombor 2, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman. Allah boleh panggil ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhan nas,
Tapi khusus orang telah beriman dah ni, duduk Madinah dah 13 tahun struggle di Mekah, hijrah ke Madinah, membina daulah Islamiah. Tapi masih lagi ada di kalangan mereka ini, mengapa kamu berkata sesuatu yang kamu tidak laksanakannya? Allah di sini mengecam golongan yang berkata apa yang mereka tak buat. Lima taqulun ma la taf'alun. Apa cerita di sebalik background kepada surah ini? Kita akan tengok selepas ini ya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amatlah besar kemurkaan Allah bahawa kamu berkata sesuatu yang kamu tidak laksanakan. Yang kamu kata walaupun niat dah baik dah, tapi buat benda lain. Walaupun dalam Islam niat dah ada pahala, asalkan niatnya baik, kita tahu itu rahmat Allah SWT. Niat saja dapat 1 pahala, buat baru dapat 10 atau sampai 700 kali ganda. Tetapi kalau niat yang jahat, Tuhan tak catat apa-apa. Sampai buat baru dapat 1 dosa. Coba tengok rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Kepada manusia yang usianya pendek ini, 1 niat yang baik dapat 1 pahala, buat dapat 10 hingga 700 kali ganda. Tetapi kalau niat yang jahat, tidak ada catatan. Allah melarang malaikat mencatat niat yang jahat. Tunggu sampai dia buat baru dapat 1 dosa. Masya Allah. Ini dalam hadis Rasulullah SAW. Orang-orang beriman ini, apa cerita dia? Mereka buat lain, dia kata lain. Kata ini niatlah tu, dia dapatlah 1. Orang beriman dah ni dapat pahala 1 semua. Jadi kalau kumpulan kita semua ni, orang beriman setakat dapat 1, kumpul 10 orang dapat 10 lah markah. Kita nakkan komuniti yang hidup dengan markah 1 tadi. Niat saja, kita niat je. Niat pergi Mekah, niat nak solat, niat nak korban, niat nak buat zakat, niat nak wakaf, niat dapat. Asal kita niat dapat pahala. Cukupkan dengan niat. Apatah lagi tak niat langsung. Tak ada azam untuk membuat kebaikan, tak ada azam nak merubah dunia kepada menyembah Allah. Sekarang ada niat dah. Semalam saya dengar dalam corong radio ucapan PM. Ini niat. Percetakan terbesar itu dapat 1 pahala. Tapi Allah mengecam orang yang berkata apa yang mereka tidak buat. Ada cerita di sini. Kabura maqtan, amatlah besar kemurkaan Allah bahawa kamu berkata sesuatu yang kamu tidak laksanakannya. Ada riwayat menceritakan latar belakang cerita ini ialah sekumpulan pemuda daripada orang Madinah. Mereka bercita-cita, kalaulah ada perintah jihad diturunkan oleh Allah SWT, nescaya kita akan keluar beramai-ramai nak berjihad. Tuan-tuan tahu latar belakang kenapa datang suara itu? Sebab 13 tahun orang Islam ditindas di Mekah, tetapi dilarang oleh Rasulullah dengan perintah wahyu untuk berjihad. Sebab di Mekah itu adalah fasa memperkukuhkan akidah, tanam foundation akidah yang kuat. Sebab nak bina di atasnya negara Islam yang akan kekal
selama-lamanya. Hari pertama kena tindas terus kita keluar jihad, kita ada 10 orang, 15 orang. Habis cantas. Dalam perang Badar itu berapa? 300 orang, dah 1000 lawan. Itu di Madinah. 300 lawan 1000. Di Mekah kita hanya berapa orang saja. Bayangkan, nak berjihad terus. Walaupun kita di pihak benar, Sayyidina Umar nak keluar, orang ni nak keluar. Tunggu perintah daripada Allah. Sampai Rasulullah nak hijrah pun tunggu perintah. Dia suruh sahabat-sahabat pergi hijrah semua. Nabi ajak Abu Bakar, engkau wahai Abu Bakar menemaniku dalam hijrah ini. Aku menunggu perintah saat dan ketika untuk hijrah ke Madinah. Cuba tengok Rasulullah, setiap perkara dia nak buat tunggu perintah wahyu. Subhanallah, hubungan networking dengan langit terus. Tapi pengikut-pengikut masa di Mekah lagi dah minta, kenapa kita tidak keluar saja lawan? Sampailah ke Madinah. Mereka ini ditunggu-tunggu, bilalah perintah ni. Adalah yang betul-betul ikhlas nak berjihad. Tapi Allah mengecam orang yang berkata juga tapi tak buat. Kalau sampai turun ayat jihad, dia tak buat. Golongan munafikin ini ada di mana-mana. Zahirnya Islam, nampak standard aja semua sama. Dan Rasulullah SAW menghukum manusia mengikut yang zahir. Kita tak boleh kata ini kamu ni kafir, kamu munafik. Mana kita tahu hati dia? Kafir dan munafik masalah hati. Walaupun tanda-tanda munafik ada, Nabi sebut dalam hadis, orang bercakap dusta, memecah amanah. Itu tanda-tanda. Tapi asalnya munafik dan kufur itu pada hati dia. Walaupun dia datang sembahyang tapi kufur, tak percaya kepada Allah, luar lain dalam lain, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia. Masih lagi masyarakat Islam di Madinah. Jadi orang macam inilah yang dikecam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu berkata apa yang kamu tidak buat? Sampai perintah wahyu untuk berjihad, maka dia tak nak keluar jihad. Itu cerita dia. Sampai ketika yang mencabar betul-betul nak menguji kita. Betulkah kamu nak pertahankan agama ini? Di situ nampak orang yang setia kepada janji dia dan orang nak main-main ataupun ikut-ikut. Maka di situlah lahirnya perasaan berani sebenar ataupun pengecut, mementingkan dunia. Tuan-tuan dan hormati sekalian, seterusnya ayat keempat, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Ini salah satu bukti bahwasanya mereka ini berkata apa yang mereka tidak lakukan dalam konteks apabila ayat diturunkan untuk berjihad, mereka tidak ingin berjihad, maka mereka dikecam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah sayangkan orang-orang yang berperang kerana agamanya dalam satu barisan yang padu, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun teguh. Ayat ini menceritakan perpaduan, bersatu padu, apatah lagi dalam menghadapi musuh-musuh yang selalu melakukan pakatan-pakatan jahat. Dan hari ini tuan-tuan dan puan, kita boleh tengok semua yang baca akhbar, mendengar berbagai-bagai sumber di mana-mana saja dunia menyerang Islam dan umat Islam, dan segala peperangan yang berlaku di dunia hari ini di bumi Islam dilaga-lagakan ataupun sengaja untuk menjadikan sasaran dengan berbagai-bagai tuduhan. Umat Islam perlu bersatu
menyatu padukan barisan mereka untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Ayat nombor 4 menyuruh kita berjihad dalam satu barisan. Semalam juga saya dengar kita berbangga menghadapi ujian getir 2014. Rakyat Malaysia telah menunjukkan perpaduan yang begitu hebat di dalam menghadapi ujian tersebut. Betul, bagus. Kita nak perpaduan ini juga kekal di dalam mempertahankan agama Islam. Dan bagi yang bukan Islam, kita kisah belas pada mereka. Mereka belum faham apa yang kita faham. Yang masalahnya, yang dah Islam ni pun tak faham. Ini yang membantu yang non-Muslim menentang apa yang dituntut oleh ajaran Islam. Agama Islam ini, tuan-tuan dan puan, adalah satu sistem hidup yang mencakupi semua aspek kehidupan. Surah ini menceritakan bahwasanya agama Nabi Muhammad SAW ini adalah pewaris perjuangan nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Ia adalah satu sistem sahaja. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama, iaitu the way of life, cara hidup itu satu sahaja, namanya al-Islam. Daripada Nabi Adam AS sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah Said Qutb di sini menjelaskan di dalam fi zilal Quran, setelah membaca surah As-Saff ayat yang kelima, kenapa tiba-tiba keluar cerita Nabi Musa? Kemudian diikuti oleh Nabi Isa pula ayat ke-6. Sedangkan kita dicakap tentang masyarakat Madinah. Sambunglah cerita. Itu logik kita. Tetapi Allah datang ayat nombor 5 dan nombor 6 menceritakan Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi zilal Quran menjelaskan di sini. Matlamat surah ini 2 saja. Matlamat surah As-Saff 2. Nombor 1 menceritakan al-manhaj ar-rabbani, sistem hidup yang berasaskan Allah Subhanahu wa taala. Adalah satu sistem yang satu sahaja. Daripada zaman Nabi Musa, sebab ayat ini bermula Nabi Musa, agama Yahudi, agama Nasrani itu nama-nama yang baru. Asalnya agama Islam. Yang dibawa risalah wahyu Nabi Musa, Nabi Isa AS namanya Islam. Bapa mereka atas sekali Ibrahim, dan bapa mereka adalah Adam AS. Agama Islam. Ini matlamat pertama. Kamu Muhammad pewaris agama nabi-nabi ini. Sebab itulah diceritakan, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kenangilah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapakah kamu menyakitiku, memerangiku, melawan aku, membantah aku kepada orang Yahudi, sedangkan kamu tahu bahwa aku adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Aku Rasul Allah. Kenapa kamu menentang? Dan apabila mereka menyimpang dari jalan yang benar, maka Allah menyimpangkan hati mereka dari jalan yang benar. Mereka dulu yang menyimpang daripada hidayah. Jalan ini dibawa oleh Musa AS, maka Allah simpangkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Kaum fasik. Ayat ke-6 pula cerita Nabi Isa.
Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, juga bani Israel, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ini Nabi Isa pula. Selepas Nabi Musa, Allah ceritakan Nabi Isa untuk memberi keyakinan kepada Nabi Muhammad SAW, kamu adalah sambungan perjuangan nabi-nabi dan rasul-rasul dahulu, dan umat kamu adalah umat penyambung, pewaris perjuangan nabi-nabi dan umat-umat sebelum ini. Dan kenalilah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan dari Allah kepada kamu yang membenarkan kitab suci At-Taurat yang diturunkan sebelumku, yaitu Taurat Nabi Musa, dan menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang rasul yang akan datang selepas aku. Nabi Isa cerita, sebelum ini dah ada Taurat, selepas ini akan datang pula seorang rasul lagi yang namanya Ahmad. Tetapi apabila dia Ahmad itu datang kepada mereka membawa ayat-ayat yang jelas, mereka berkata ini adalah suatu sihir yang nyata. Ini dikaitkan dengan umat Nabi Muhammad. Nabi Isa dah cerita akan datang kepada kamu selepas ini, wahai manusia Yahudi dan yang lain-lainnya, seorang rasul namanya Ahmad. Dan Nabi Muhammad SAW pernah menyebut, menceritakan Ahmad adalah salah satu daripada nama Muhammad SAW. Maka Al-Quran menyebut dalam perkataan Ahmad. Apabila datangnya Ahmad tadi, itu Muhammad SAW rasul terakhir, apa pula mereka kata, orang Yahudi kata ini sihir. Belajar sihir kat mana pula ni? Ada kata gila, kata sihir, pemecah belah masyarakat, berbagai-bagai lontaran-lontaran diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca separuh saja. Kita nak pergi kepada mafhum surah ini. Matlamat pertama saya sebut tadi ialah menceritakan bahawasanya al-manhaj, sistem hidup yang perlu diamalkan oleh manusia ialah satu sistem yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Mereka lah yang mengajar bagaimana nak hidup di dunia ini, daripada mana kita datang dan ke mana kita nak pergi. Itulah tugas Rasul dan Nabi-Nabi sebelum ini. Dan Nabi Muhammad SAW membawa risalah yang sama kepada manusia ini, supaya kita mengenali diri kita hidup sebagai khalifah Allah, iaitu ejen, wakil. Khalifah ni wakil, bukan jadi tuan. Ketuanan itu bukan ada komen ketuanan Melayu, ketuanan Arab, Asyadah, Asyadah al-Arabiyah, Asyadah al-Malayuiyah. Ketuanan itu Sayyid, makna bahasa Arab Sayyid tak ada. Kita khalifah, kita bukan tuan. Yes, kita punya landlord, tuan punya tanah, the owner. Sebenarnya itu adalah perkataan pinjaman sementara sahaja. Ya, kamu berdaftar pejabat tanah, yes, you are the owner. Siapa yang bagi tanah? Asalnya siapa pemilik? Turun-temurun. Dah orang sakai mana punya tanah itu dah. Asalnya macam dalam Islam ni, air dikongsi, udara dikongsi, tak boleh dijual. Kalau tidak, semua makhluk susah nak hidup. Sebab bukan semua kaya ada duit nak beli udara, nak beli air. Tapi sekarang dia botol, tak apalah. Dia kata sebab bukan jual air, sebab diproses, ditapis, dibotolkan, diekspor, transport. Itu kos dia, maka harga RM1.50. Ni gaul. Asalnya air itu
dimiliki bersama. Padang rumput, air, udara, bahkan tanah mengikut Islam. Mana-mana tanah yang tidak dikerjakan boleh diambil. Sebab itu pembaziran. Kita miliki tanah luas, tapi orang di sana tak ada tanah langsung, landlock kononnya. Mengikut Islam boleh diambil tu tanah itu untuk diberi kepada orang yang tak ada tanah. Tapi kita tidak ada sistem memperkasakan undang-undang Islam ini. Maka yang kaya makin kaya, mengumpul harta begitu banyak. Kalau bayar zakat tak apa juga, tak bayar zakat pula. Wallahu a'lam. Dan matlamat yang kedua, tuan-tuan, setelah kita mengetahui sistem ini, sistem al-Islam, matlamat yang kedua surah ini ialah untuk berjihad. Berjihad mempertahankan sistem yang kita anuti itu, yang kita yakini itu, yang kita warisi turun-temurun beribu tahun. Daripada Nabi Muhammad 1435 lebih. Daripada Nabi Isa, Nabi Musa, seorang Nabi dahulu ada yang 1000 tahun, ada 800 tahun, ada 700 tahun, ada 600 tahun, ada 500 tahun, sampai ke Nabi Adam AS. Masya Allah, beribu-ribu tahun risalah, message yang kita pegang ini. So kita tak boleh nak main-main, tuan-tuan. Kalau kita sudah faham surah Al-Mulk yang saya baca tadi, kita nak mempersembahkan yang terbaik, ahsanu amala. Saya selalu mengupas dalam syarahan saya kaitkan dengan morfologi Arab supaya kita faham bahasa Arab. Morfologi perkataan. Ahsanu amala isim tafdil. Isim tafdil maknanya yang terbaik, terbesar, teragung, So di dalam Islam, kemuncak amalan itu yang terbaik. Apakah amalan terbaik? Ini pemuda-pemuda Madinah, orang Madinah yang dikutuk tadi, dia berbincang sama mereka. Kalaulah Rasulullah beritahu Tuhan turunkan ayat menceritakan amalan yang terbaik untuk kamu lakukan, maka kami akan lakukan yang terbaik itu. Mereka nak pilih yang terbaik. Tiba-tiba turun yang terbaik apa? Bukan pergi bersolat jemaah, bukan pergi buat haji. Memang itu baik semua. Zakat baik, puasa baik, mengajar Quran baik, berzikir baik. Tapi yang terbaik, batu dikata al-jihadu sinamul Islam. Jihad ini sinam. Sinam itu apa? Dalam konteks dunia Arab, unta ya bonggol tu, di atas belakang dia tu. Bahasa Melayu panggil apa? Dia panggil bonggol juga lah. Lembu ada kecil je, tapi unta dia tinggi. Ada bonggol satu, ada bonggol dua. Orang duduk celah. Sinam. So al-jihadu sinam, bonggol itu. Kalaulah body unta itu semuanya bagus, yang paling bagus ialah bonggol tinggi sekali, yang terbaik. So itu dalam hadis Rasulullah SAW, kata al-jihadu sinamul Islam. So yang terbaik ialah jihad, dan diturunkan kepada kamu untuk berjihad, pertahankan agama ini. Selama ini kamu ditindas 13 tahun, sabar. Dan sabar ada limitnya, bukan selama-lamanya kena tekan. Istilah orang kita, jangan tolak sampai ke dinding, tak boleh nak pergilah. That is reaction. Bukan kita undur-undur ke dinding. Boleh kita faham, that is the limit. Dan push sampai kita tak boleh nak pergi ke mana dah. Bukan kerana tak boleh pergi ke mana, memang kita mabda prinsip kita jihad ada dalam Islam. Tapi kita kena faham perkataan jihad itu apa. Jangan kita ingat nak bunuh orang je. Ini satu ceramah lain lah kalau nak bincang tentang jihad. Jihad itu perkataan jim ha dal. Di situ ada kesungguhan, juhdun, tenaga, perah otak, menyusun strategi, mengorbankan segala-galanya, harta kita, masa kita, termasuk
masuk sampai menumpahkan darah dan terbangnya nyawa. That is kemuncak pada jihad. Kalau kamu sanggup buat benda ini, itulah yang Islam nak tarik. Dan bukan seorang-seorang pula pergi. Saya nak pergi seorang berjihad, tak boleh. Mesti dalam barisan tersusun di bawah arahan pemimpin Islam. Itu kerja Islam yang betul. Dan bermula jihad dalam diri kita. Dalam diri kita, tuan-tuan dan puan, jihad yang pertama ialah lawan dulu nafsu. Yang malas kena buang. Yang kata tak apalah kena buang. Yang jahil pun kena buang, sifat jahil, kena belajar. Yang tak ikhlas nak tunjuk-tunjuk, rasa kagum pada dia, kena buang dulu, bersih. Macam mana kita nak jadi agent of change kepada yang lebih baik penghidupan Islam, sedangkan kita sendiri, kita masih lagi bergelumang dengan hawa nafsu dan kekotoran, kejahilan, kesyirikan. Tak patut. Kita bawa bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita sendiri akhlaknya serupa dengan orang sebelah sana. Itulah ringkasnya tu. Batu jihad ni bermula daripada diri kita. Tengok keluarga kita pula. Takkan kita pergi seorang-seorang, isteri dua lawan. Jangan berjabar nak tinggal macam mana nak hidup, nak jaga anak ni. Tak boleh. Mana nak pegang kaki pula, baba, mama, jangan tinggal kami. Tak ada. Keluarga Islam hidup untuk Islam. Masya Allah. Macam seorang ibu di zaman Rasulullah SAW. Dia ada anak lelaki, lepas seorang syahid, lepas seorang dia kata, kalau ada lagi aku nak hantar mereka pergi berjuang mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. So marilah kita dalam keadaan aman, kita berjuang, sebarkan Islam dengan seluas-luasnya dengan cara yang betul. Perah tenaga, bersatu, sebarkan Islam dan amalkan Islam, praktiskan Islam dan akhlak Islam dalam berbagai-bagai sektor. Sektor politik kita, sektor ekonomi kita, sektor pendidikan kita, sektor kemasyarakatan kita, hubungan antara bangsa kita mesti berasaskan al-manhaj ar-rabbani, iaitu namanya al-Islam tadi. Kita mesti yakin perkara itu. Kalau kita tak yakin yang itu, maka mari orang yang meragu-ragukan kita kata, iya juga, betul juga. Sebab kita tak ada foundation nak argue balik. Sebab itulah belajar adalah asas kepada perubahan. Saya rasa dah bunyi loceng.